Saya dalam mahkamah kata fully adopt lah apa yang dinyatakan oleh rakan saya tadi daripada Puchong, dan saya akan cuba mengambil dari sudut lain pula untuk berbahas mengenai pindaan ini. Dan saya Datuk Pengurusi akan lebih memfokuskan berkaitan dengan Seksyen 4 itu yang memperkenalkan seksyen baru, iaitu Seksyen 37A, yang mana izinkan saya membaca apakah cadangan pindaan itu. Dalam bahasa Inggerisnya dinyatakan, notwithstanding anything under any written law or rule of law, a presumption may be applied under this part in addition to or in conjunction with any other presumption provided under this part or any other written law. Mana-mana orang yang belajar undang-undang, even tahun 1, mereka akan dapat dengan mudah dekat spot kelemahan perkataan-perkataan yang digunakan dalam undang-undang ini. Apa kelemahan dia? Saya tadi bertanya dengan Subang, dan saya rasa rakan saya Puchong boleh setuju dengan saya. Saya pertama kali nampak satu provision dimasukkan perkataan rule of law dalam provision undang-undang. Ini satu perkara yang memang aneh. Rule of law ni satu konsep. Dia satu bentuk dasar ke. Kita tak masuk benda dasar dalam perkataan dalam undang-undang. Rule of law, notwithstanding anything under rule of law. Nah, rule of law ni orang berbahas berpanjang lah. Tiba-tiba kita masukkan sebagai dalam undang-undang. Saya tak tahu siapa yang draft ini. Whoever it is, memang memalukan lah. Makna saya rasa Puchong boleh setuju dengan saya. Perkataan rule of law ni satu konsep. Kalau kita kata any written law or any regulation, any rules, then okey lah. Tapi mengatakan rule of law masuk dalam ini, kedaulatan undang-undang. Apa Melayu yang lebih tepat rule of law ni kedaulatan undang-undang lah. Kedaulatan undang-undang. Maknanya tanpa mengira apa-apa yang ada dalam undang-undang bertulis ataupun kedaulatan undang-undang. Tak pelik ke nampak? Bunyinya pun dah kita rasa pelik. Anyway, inilah undang-undang yang nak dikadangkan untuk kita bahaskan. Sebab itulah tadi daripada peringkat awal, kita bukan tidak menghormati Timbalan Menteri yang membawa undang-undang ini. Kalau undang-undang ini hanya berkaitan dengan isu bagi Puchong. Sorry. Berkaitan dengan aspek ini, saya setuju dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat daripada Sepang. Kalau boleh, dalam perkara ini juga saya bawa perhatian Yang Berhormat Sepang dan juga Timbalan Menteri kepada percanggahan dalam apa yang disebut dalam Seksyen 4 tersebut. Dan kalau kita lihat kepada huraian, kalau kita lihat kepada Seksyen 4, Datuk Speaker, 37A menyatakan, minta maaf tadi saya dah buat isu, saya tak ada bahasa Malaysia. Notwithstanding anything under any written law or any rule of law, a presumption may be applied under this part in addition to or in conjunction with any presumption or other presumption provided under this part or any other written law. So, apa yang penting di situ adalah a presumption may be applied. Itu saja, 37A. Tapi kalau kita lihat Yang Berhormat Sepang, Timbalan Menteri, huraian 5, Fasal 4 bertujuan untuk memasukkan Seksyen 37A ke dalam Akta 234 untuk membenarkan pihak pendakwa raya untuk mengguna pakai satu anggapan. So, mana dalam Seksyen 37A disebutkan bahawa may be used by the public prosecutor, ataupun disebut dalam Seksyen 37A bahawa sebenarnya kuasa itu kepada pihak peguam negara, di mana kita dalam satu bicara Yang Berhormat Sepang, yang berkuasa itu hakim. Sepatutnya yang kalau kita ikut 37A dalam Seksyen 4, hakim yang membuat keputusan whether or not it will be used. Tapi dalam huraian dikatakan bahawa pendakwa raya yang akan buat keputusan. So memang ada percanggahan. Saya minta pandangan dan pendapat Yang Berhormat Sepang berkenaan isu ini. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih kepada sahabat saya Puchong. Sebenarnya bukan saja mereka yang mempunyai law degree, bukan yang boleh berbicara tentang undang-undang ini. Sebab
Sebab undang-undang sendiri seperti mana dari segi ilmu perubatan, dia ada branches banyak, cabang-cabang dia, dan criminal law ini, khususnya saya dengan Puchong mempunyai ada pengalaman sedikit berkaitan dengan perbicaraan kes yang melibatkan dadah ini dan yang melibatkan 39B dan sebagainya. Jadi kita dapat lebih mudah memahami. Sebab tu kami agak khawatir tadi apabila Timbalan Menteri Kesihatan yang membentangkan rang undang-undang ini, kita khawatir benda-benda yang kita nak sebut ini tidak dapat mungkin dipahami dengan sebenarnya, dengan baik oleh menteri. Bukanlah menteri kita kata kita nak kata menteri ni tidak punya ilmu dan sebagainya, tapi ini lebih kepada isu yang penting. Apatah lagi presumption ini akan digunakan dalam perbicaraan yang mana orang yang akan dituduh ini dan yang akan dikenakan hukuman sekiranya bersalah, antaranya hukuman mati. Mandatory pula hukuman mati ni. Bukan main-main. Tadi rakan saya mengatakan tentang kes apa tu, Nur Atika yang memang ramai yang tahulah kalau mereka yang terlibat dalam kes-kes drug ni. Tapi saya nak katakan banyak dalam keputusan-keputusan mahkamah, kalau kita membaca keputusan-keputusan yang berkaitan dengan 39B ni khususnya, Mahkamah Persekutuan sendiri menyatakan bukan sahaja kadang-kadang kes seperti Atika berlaku. Ada juga, ni mahkamah kata, bukan saya kata, saya cuba menyampaikan apa yang mahkamah kata tentang overzealousness ni daripada pihak polis. Contohnya mereka buat satu, sebab dalam undang-undang ni membenarkan kalau sekiranya satu dadah didapati dalam sebuah premis, dia juga menggunakan presumption. Mana presumption anggapan akan digunakan. Dan kadang-kadang polis yang buat raid itu sendiri yang meletakkan planted the drug. Ini bukan saya kata, ini apa yang mahkamah kata. Jadi overzealousness ini berlaku. Jadi sebab itulah dalam keadaan begitulah yang kita khawatir kadang-kadang akan berlakunya penganiayaan ini. Dan penganiayaan dalam kes dadah ini bukan hanya melibatkan hukuman penjara, tapi sampai ke peringkat orang boleh dikenakan hukuman bunuh. Sebab itulah kita merasakan bahawa rang undang-undang seperti ini, kalau nak dibuat sekalipun, pastikan kita mendapat input daripada semua stakeholder ini. Sebab ada semua pihak lah, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam undang-undang ini. Itu yang pertama, Datuk speaker. Yang keduanya, saya nak cerita sikit tentang presumption ini. Kalau kita lihat undang-undang presumption ini, memang kalau kes-kes yang terbaru sekali, yang agak baru jugalah, kita kata tahun 2010, di mana ada satu keputusan yang melibatkan Mahkamah Agung Victoria di Australia, di mana di Australia, kalau kita lihat dalam Australia, mereka juga mempunyai undang-undang dadah, dan juga undang-undang dadah ini juga ada juga peruntukan mengenai anggapan. Sebagai contoh, dalam Section 5 Victoria Drugs Poison Control Substance Act 1981. Ni kes ini melibatkan, saya baca dia punya rang undang-undang di Victoria itu, dia mengatakan someone is deemed to be in possession of drugs if they own a property where the drugs are found unless they can prove otherwise. Ini antara contoh undang-undang presumption ini. Okey, undang-undang ini telah dicabar di mahkamah di Australia. Dan sampai ke peringkat mahkamah, dia punya Mahkamah Agung di situ. Di mana dalam keputusan, dalam kes, saya bagi kes ini, nama kes dia, iaitu kes yang melibatkan R versus Momsilovic 2010 BSCA muka surat 50. Kalau kita tengok dalam website, kita boleh lihat kes ini. Kes ini di mana drug itu ataupun dadah itu telah didapati di apartmen orang yang kena tuduh ini. Dan kerana didapati dalam apartmen tu, maka pendakwa menggunakan Section 5 ini untuk membuat anggapan bahawa dia juga adalah pemilik dadah itu. Dan dia telah mencabar undang-undang itu di mahkamah. Kerana dia kata undang-undang ini bertentangan dengan, dia panggil Charters of Human Rights and Responsibility Act 2006.
Walaupun kita tidak mempunyai undang-undang seperti ini, tapi sebenarnya hakikatnya perlembagaan Malaysia ini, perlembagaan persekutuan itu sebenarnya mempunyai konsep ini juga, secara tak langsung. Dan dalam kes itu, mahkamah telah memutuskan bahawa apabila kita reverse the burden of proof ni, sebab dalam kes yang melibatkan anggapan ini, pihak pendakwa, yang walaupun dalam kes-kes jenayah ini, pihak pendakwa seharusnya membuktikan kes throughout the case. Mana dalam kes jenayah ni dia ada peringkat pendakwaan, peringkat defense. Sepanjang perbicaraan itu, tugas pendakwa adalah membuktikan kes beyond reasonable doubt, tanpa keraguan munasabah. Dan dalam membuktikan kes itu, dia mesti present evidence. Tapi kerana dia merasakan susah kadang-kadang nak dakwa kes, sebab ada evidence tak kuat dan sebagainya, maka diperkenalkan apa dia anggapan. Dalam undang-undang negara kita ada special provision, section 37. Dan dalam section 37 tu, kalau kita lihat dalam section 37 tu, A sampai K semua berkaitan dengan presumption. Dah banyak dah presumptionnya. Sekarang ni dah ada banyak begitu, A, B, C, D, E sampai K. Kita tak puas hati lagi. Kita masuk pula section 37 1A. Kita kata apa? Presumption ke atas presumption pula. 2 kali presumption. Maknanya ini betul-betul kita, saya boleh katakan, kerana gagalnya penyiasatan, inefficiency dalam investigation dengan izin is replaced by statutory provision. Maknanya kita ambil jalan pintas. Kita rasa nak dakwa, nak dapat sabitan susah. Kat mahkamah kadang-kadang kena teruk. Jadi cara yang terbaik ialah pindah undang-undang. Bila mahkamah komen sikit je, ibarat macam budak kecil dah merajuk. Bila merajuk, buat undang-undang. Sama je perangai UMNO ni. Dia tak rasa patutnya bila mahkamah tegur itu, kita ambil satu pengajaran. Kita cari kenapakah penyiasatan ini. Sebab tu saya kata dalam banyak undang-undang, baik preventif, Akta Pencegahan Jenayah ke, SOSMA ke, segala-gala undang-undang, kalau kita lihat, kita semua mengambil jalan singkat. Apabila kita lihat pihak polis gagal dalam penyiasatan, tak boleh membuktikan kes, kita gunakan parlimen ini untuk tolong polis. Dalam arti kata, untuk kita sebenarnya kita tolong bawah rebah, sokong bawah rebah. Kita sokong supaya polis terus tidak menjalankan penyiasatan dengan profesional. Ini yang bahayanya. Sebab itulah saya merasakan sudah sampai masanya. Dalam kes yang saya kata tadi, kes yang melibatkan R versus Momsi Lovick ini, undang-undang di Australia ni dia membenarkan untuk mahkamah ni buat, dia kata declaration, apa yang dipanggil declaration of inconsistent interpretation. Makna mahkamah di sana, kalau ada undang-undang yang didapati bercanggah, yes, apabila ada undang-undang yang bercanggah dengan prinsip-prinsip human rights ini, maka mahkamah akan minta undang-undang dibawa balik ke parlimen untuk parlimen kaji balik. Sekarang ini kita dah terang-terangkan bahawa undang-undang ini bercanggah dengan prinsip human rights kerana kita telah discharge burden of proof itu. Hatta mahkamah dalam Australia mengatakan, kalau sekiranya pihak pendakwa menggunakan hujah bahawa susahnya tak ada anggapan ini, maknanya anggapan ini diperkenalkan untuk memudahkan kerja pendakwaan, untuk efektif prosecution dengan izin, itu tidak memadai untuk kita gunakan presumption. Itu mahkamah Australia kata. Sebab itulah saya mencadangkan, kalau boleh tarik balik undang-undang ini, pergi dapatkan dulu pandangan daripada pihak-pihak yang terbabit, sebab kita akan menghukum orang ini sampai ke menggat bunuh. Jangan main-main. Apabila kita nak tangkap orang dan masukkan orang dalam penjara ke dato ni, sebab tu saya ingat masa dalam kes Perak hari tu, apabila kes melibatkan oleh Kansah, apabila seorang, saya tak ceritakan apa yang hakim cakap. Apabila dalam kes Kuala Kangsar itu, beberapa orang terlibat dalam demonstrasi, lepas tu didapati bersalah, lepas dapat dia bersalah, mereka ini terus jatuhkan hukum. Mereka minta stay of execution, tak dibenarkan. Lepas tu mereka terus dihukum. Ya, pucung gulung. Siap. Jadi, pucung dah gulung, saya belum gulung. Ya, sepang.
Tidaklah. Jadi mahkamah, apabila di Mahkamah Taiping saya terpaksa declare saya punya interest sebab saya terlibat dalam kes rayuan itu. Mahkamah Tinggi Taiping mengatakan dalam kes jenayah ni 1 hari pun, bukan 1 hari, dia kata 1 jam pun, hatta dia kata seminit pun, kalau kita tahan orang dalam keadaan orang itu mungkin tidak bersalah, ini bukan perkara kecil. Ini Mahkamah Malaysia pun kata begitu. Sebab itu apatah lagi kalau kita gunakan undang-undang ini sampai ke peringkat orang mati. Tak ada rasa konsen ke kita. Sebab itu kalau sekiranya kita nak memerangi dadah pun, jangan semata-mata gunakan undang-undang. Ada cara lain lagi. Boleh minta pandangan daripada Tanjung Karang sebab dia juga pernah jadi menteri. Saya tahu dia pun akan setuju dengan saya. Dia akan rasa benda ni bukan benda kecil sebab dia pun cakap dengan saya. Dia kata nak sign orang sampai hukum mati bukan main. Sebab itulah kalau kita sedar perkara itu, saya minta Timbalan Menteri tolonglah tarik balik. Sebab kita dah ada cukup dah. Yang dah ada sekarang ini pun 337 tu dah cukup dah. Dah ada A sampai K untuk kita buat presumption. Dan apa kita ada double presumption? Dah lepas tu pula wording dia begitu teruk. Saya nak tambah sikit je Tuan Speaker. Kalau kita lihat saya sambung balik dari Australia tadi. Mahkamah mengatakan sikit saya baca apa what the court held. Dia kata the government party seeking to make good of justification under section 72 of Charters Act. Maka dia kata kalau dia nak gunakan justifikasi mengata nak kenakan anggapan ini, will ordinarily be expected to demonstrate by evidence how the public interest is served by the right infringing provision. Maknanya kalau provision ini melibatkan right infringing, maknanya melibatkan pelanggaran hak, kan? Pihak kerajaan, pihak yang nak introduce undang-undang ini mesti meyakinkan kita semua bagaimanakah public interest boleh to be served sampai bahasa Melayu ni saya how to terjemah dalam bahasa Melayu, how the public macam manakah kepentingan awam boleh dijaga dijaga dengan pengenalan ini. Sebab kita kena faham kebajikan public interest ini bukan saja melibatkan pihak yang mendakwa, dia melibatkan juga victim, dia juga melibatkan orang yang kena tuduh, dia melibatkan banyak stakeholders. Sebab itulah saya mencadangkan supaya kerajaan tolonglah have a concern, tarik balik. Bukan makna tak boleh introduce, boleh, tapi kena kaji balik, kita dapatkan pendapat. Mungkin kita untuk next sitting kalau rasa perlu sangat buat benda ni pun, tapi yang saya rasa lebih baik ialah lebih baik kita secara keseluruhannya, baik akta prevention, akta pencegahan jenayah dan sebagainya, cara terbaik sebenarnya bukan melalui undang-undang. Cara terbaiklah kita memprofesionalkan polis, meningkatkan intervention, dan kalau boleh lebih baik kita minta supaya polis-polis diberikan infrastruktur yang lebih sophisticated bagaimana untuk mereka memerangi drug dadah. Sebab dalam kes-kes yang melibatkan dipanggil drug mules, maknanya pihak yang sikit orang yang bawa ini memang ini bukan kes yang kita reka. Bagi sikit-sikit 5 minit, sekarang dah 20 minit dah. Sepatutnya kes macam gini boleh 1 jam maksud PCA tu saya dapat 1 jam lebih. Berapa orang je? Cukup lah. Sikit je. I'm going to land. Tak, kita bercakap ini kita nak contribute kepada supaya kita dapat undang-undang yang baik. Saya nak kata gini, saya nak katakan bahawa kita mesti lengkapkan polis bagaimanakah cara mekanisme terbaru untuk mereka memerangi. Mesti. Sebab dadah ini yang kita patut fikirkanlah kingpin. Maknanya apa nama tu? Ketua-ketua dia. Sebab kes-kes yang melibatkan drug mules ni memang banyak. Mereka tak tahu memang. Sebab itu kadang-kadang bukan je di Malaysia, kadang-kadang orang-orang Malaysia pun kena yang hantar, yang dia dah dijanjikan bawa benda ni pergi ke Venezuela lah, pergi ke Argentina lah, Australia, tengok-tengok mereka tak tahu dia buat dadah. Memang benda tu memang berlaku. Maknanya selalunya yang berlaku ialah orang-orang yang kecil ini, ikan kecil yang jadi perangkap.
Kita patutnya memikirkan bagaimana kita nak tangkap ikan jerung tu. Kalau kita hanya buat undang-undang, hanya boleh tangkap je, sampai bila pun tidak akan dapat menyelesaikan isu dadah ini. Sebab itulah mekanisme lain perlu dipikirkan. Terima kasih. Terima kasih. Pasir putih. Lepas pasir putih, Wabil Menteri jawab. Sila.